TV KPM. Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, tahu tak impian saya nak jadi macam Cikgu Rahimah? Hai semua murid-murid. Ya, cikgu yakin anda juga mempunyai impian. Jadi, oleh itu, anda perlu berusaha untuk mencapai impian masing-masing. Kita janganlah mudah berputus asa dan jangan mudah mengalah. Terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Jadi, apakah impian anda? Ya, oleh itu, mari kita masuk kelas bersama Cikgu Hafizi dan belajar Bahasa Melayu Tahap 2 dengan tajuk 1000 Impian. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot tahap 2. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Pastinya kita akan ditemani oleh seorang guru. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani kita hari ini. Kita persilakan Cikgu Muhammad Hafizi Abdul Hamid dari SJKC Kuan Cheng, Wilayah Persuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu Hafizi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Irfan baik hari ini? Saya lagi sihat sebab Cikgu ada kat sebelah hari ini. Okey, kita akan ditemani juga oleh seorang jurubahasa isyarat Ifam. Perkenalkan, Cikgu Rohaya Muhammad Hatta dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indah Pura Kulai, Johor. Terima kasih Cikgu datang jauh dari Johor untuk menemani kami bagi slot tahap 2 hari ini. Tapi Cikgu, nampaknya kita tidak akan bertiga sahaja kerana ditemani juga oleh murid-murid dalam talian. Sekarang ni apa kata kita kenalkan siapa mereka sebenarnya? Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Baik, hari ini Cikgu akan ditemani oleh 4 orang murid yang cilik dan comel-comel belaka. Iaitu yang pertama Ganjaen, yang kedua Megan Yap, ketiga Yuan Hao dan yang keempat ialah Kerin. Okey, cuba lambai sikit. Hai semua. Okey, nampak ceria, cilik, comel dan bertenaga untuk bersedia bagi sama-sama belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahap 2. Jadi topiknya kita Cikgu, apakah ia? Ya, topik kita pada hari ini, bangun tidur, bermimpi. Bermimpi. Dan seterusnya, membuka satu jalan yang baru. 1000 impian. 1000 impian. Baik, itulah topik kita. 1000 impian. Kenapa 1000 Cikgu? Macam banyak aja tu. Sebab manusia mempunyai banyak impian. Betul. Ya, dan setiap impian tu mereka akan usaha untuk mencapainya dan memerlukan 1000 usaha. 1000 usaha. Baik Cikgu, jom kita mulakan 1000 langkah kita untuk kelas hari ini. Mari kita. Okey, terima kasih pada saudara Irfan. Baik, murid-murid di rumah pun dah bersiap sedia, nampaknya ceria hari ini, dan kita mulakan topik kita pada hari ini iaitu 1000 impian untuk tahun 4. Dan fokus kita pada pembelajaran kita hari ini iaitu murid dapat menjawab soalan bertumpu bercapar dengan baik berdasarkan teks yang akan disediakan melalui slide pembentangan kita hari ini. Baik, yang pertama, apakah impian anda? Saya rasa Irfan, kita tanya dahulu murid-murid ni apa impian mereka. Bila besar nanti nak bila jadi besar, apa? Nak jadi apa? Okey. Megan, apa impian anda apabila masa besar nanti? Silakan Megan. Saya suka main bola keranjang. Oleh itu, impian saya ialah untuk menjadi seorang atlet sukan yang terkenal. Wah, hebat tu Cikgu. Itu suka bola keranjang tu. Ya, bukan senang tu Cikgu. Ya, saya rasa mungkin tinggi. Okey. Betul. Okey, seterusnya bagaimana pula dengan Kerin? Ya. Nak jadi apa Impian besar? saya ialah mendapat markah yang terbaik di dalam ujian yang akan datang. Oh, okey.
Maybe untuk tahun ni cikgu peperiksaan kali ni. Ya, betul. Saya rasa waktu cuti sekolah ni Kerry ni dah berlatih Betul. banyak ni. Dia dah ulang Buat kaji latihan. banyak-banyak cikgu. Ya, Dah dapat betul. markah penuh nanti Ya. katanya. Okey, mungkin yang lain pula cikgu. Yang seterusnya, okey Wan Hao, bagaimana pula seorang lelaki kacak dekat sini? Okey Wan Hao. Impian saya menjadi seorang atlet yang bermain badminton yang berjaya. Badminton pula. Mungkin nak jadi Datuk Wira Lee Chong Wei Ya, betul. Nak menggantikan Datuk Wira Lee Chong Wei pada masa akan datang. Semoga berjaya menjadi atlet yang terkenal. Dan yang terakhir sekali, dipersilakan. Jaan. Impian saya ialah menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Wah, patut banyak piala dekat belakang tu. Abang Ifan nampak. Ini mesti piala kemenangan ni. Betul cikgu. Cuma nyanyi sikit boleh ke? Jaan, ada lagu tak boleh nyanyi? Boleh nyanyi tak Kak Abang Ifan dengan cikgu hari ni? Okeylah, tak apalah. Kita dia simpan malu-malu. dulu. Malu-malu tu. Dia malu lagi. Tak apa cikgu. Kita nak ketahui lagi apa yang kita nak belajar tentang 1000 impian. Ya, baik, Silakan. terima kasih. Baik, kita lihat tadi bahawa murid-murid menyatakan tentang impian mereka. Ya. Dan bagaimana pula impian untuk mereka capai. Okey, seterusnya. Okey. Kita tengok pada topik hari ini iaitu menawan Asia. Terdapat 8 kotak yang mengisi isi-isi penting berkaitan tentang atlet Paralimpik Malaysia kita pada hari ini. Baik, cikgu minta dahulu seorang murid untuk baca 2 kotak. Seorang ambil 2 kotak. Ada 8 kotak, seorang ambil 2. Dipersilakan. Siapa nak baca dulu? Okey, silakan. Saya baca. Okey, silakan. Muhammad Reza Puzi, anak jati Perlis yang dilahirkan pada 27 September 1987. Muhammad Rizwan Puzi merupakan atlet Paralimpik negara. Okey, terima kasih Terima kasih, Megan. Megan. Okey, 2 kotak sudah dibacakan oleh Megan. Baik, 2 kotak seterusnya, maklumat daripada 2 kotak seterusnya. Siapa? Okey, Karin dah angkat tangan dulu. Dipersilakan. Dipilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia 2018. Dikesan mengalami palsi cerebrum ketika berusia setahun. Okey, terima kasih. Lelaki terbaik Asia 2018. Okey, dah ada mengalami palsi cerebrum. Okey, 2 lagi. Okey, Wan Hao, dipersilakan. Memenangi pingat emas acara 100 meter dalam Sukan Paralimpik Rio de Janeiro pada tahun 2016. Memenangi pingat emas semasa Sukan Para Asia 2018 bagi acara 100 meter, 400 meter dan lompat jauh. Okey, terima kasih Wan Hao, bacaan yang baik. Dan yang terakhir, kita persilakan penyanyi kita, Ya. Jaan. Silakan. Memegang roket Dunai bagi acara 100 meter T36 menjadi contoh orang kurang upaya OKU yang berlatih dengan disiplin untuk berjaya. Okey, terima kasih Jaan. Cuma Jaan perlu betulkan tadi bacaan sedikit memegang rekod dunia. Okey, memegang rekod dunia. Tak apa, lepas ni nanti kita boleh belajar Betulkan, untuk lebih baik lagi di sisi pembacaan. Terima kasih pada Jaan juga. Baik, jika kita lihat 8 kotak tadi. 8 kotak tadi terdapat maklumat berkaitan Muhammad Rizwan Puzi yang memang sangat terkenal. Betul. Okey, anak jati Perlis, atlet Paralimpik negara. Atlet Paralimpik negara kita memang sangat hebat ya. Kita lihat di situ menjadi lelaki terbaik Asia tahun 2018. Okey, dan beliau memang mengalami sedikit penyakit iaitu palsi cerebrum tentang sistem saraf. Ketika berusia 1 tahun lagi, okey, murid-murid juga boleh nampak maklumat yang dibacakan tadi. Pada tahun 2016, Sukan Paralimpik Rio de Janeiro. Di mana? Di Brazil. Okey, dapat pingat emas acara 100 meter. Dan lepas itu memenangi pingat emas semasa Sukan Para Asia 2018, 100 meter, 400 meter lompat jauh. Banyak kemenangan. Banyak cikgu. Sangat banyak. Banyak kemenangan. Dapat pegang rekod dunia 100 meter bagi T36. Dan ini contoh orang kurang upaya walaupun kekurangan tetapi berjaya di peringkat antarabangsa. Betul, cikgu. Okey, itu maklumat yang dilihat oleh murid-murid pada hari ini. Baik, kita pergi kepada soalannya. Silakan. Pertama, menawan Asia. Baik, berpandukan soalan tadi, berpandukan maklumat pada kotak-kotak tadi. Okey, cikgu minta murid
setiap murid jawab satu soalan daripada soalan 1 sampai soalan 4 dahulu. Okey, soalan pertama, siapakah Muhammad Rizwan Puzi? Siapa nak jawab dulu? Boleh ingat balik ke 88 kotak tadi. Silakan. Boleh saya jawab? Okey, Boleh, terus, Megan. Silakan. Muhammad Rizwan Puzi merupakan atlet Paralimpik negara. Muhammad Rizwan Puzi merupakan atlet Paralimpik negara. Okey, terima kasih. Kejap lagi kita semak jawapan. Okey, bagus Megan. Seterusnya, soalan kedua. Dari negeri manakah beliau berasal? Cikgu, boleh saya jawab? Okey, Jaan, dipersilakan. Muhammad Rizwan Puzi, anak Jati Perlis. Anak Jati Perlis. Nun, jauh negeri di sebelah utara. Betul. Ya. Orang Perlis. Okey. Yang ketiga, cikgu, apakah soalannya? Yang ketiga, apakah masalah yang dihadapi beliau? Siapa boleh jawab lagi? Bolehkah saya jawab? Okey, Karin, dipersilakan. Beliau dikesan mengalami palsi cerebrum ketika berusia setahun. Ya, mengalami penyakit palsi cerebrum. Jawapan diberikan oleh Karin. Dan yang terakhir, dipersilakan Wan Hao. Apakah acara yang dimenangi oleh beliau semasa Sukan Paralimpik Rio de Janeiro pada tahun 2016 tu? Boleh saya jawab? Ya, dipersilakan. Acara yang dimenangi oleh beliau semasa Sukan Paralimpik Rio de Janeiro ialah acara 100 meter dalam Sukan Paralimpik Rio de Janeiro pada tahun 2016. Okey, acara 100 meter. Okey, baik, terima kasih. Akhir sekali, yang kelima. Mengapakah beliau terpilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia pada tahun 2018? Okey, terbuka. Siapa nak jawab? Saya nak cuba. Siapa tu, cikgu? Cikgu pilih. Megan tadi dah dengar suara dulu. Dipersilakan. Megan. Beliau terpilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia pada tahun 2018 kerana beliau telah memenangi pingat emas bagi 3 acara iaitu 100 meter, 400 meter dan lompat jauh. Semua dia menang, cikgu. Betul. Tiga-tiga acara. 3 acara. Baik. Sekarang ni kita lihat adakah jawapan yang diberikan oleh murid-murid itu betul atau tidak berdasarkan pada soalan bertumpu hari ini. Tu dia. Yang pertama, Muhammad Rizwan Puzi merupakan atlet Paralimpik negara. Okey, betul. Yang kedua, dari anak Jati Perlis. Betul. Ketiga, dikesan mengalami palsi cerebrum. Juga betul jawapan diberikan tadi. 4, menang acara 100 meter terakhir. Betul, menang 3 acara 100 meter, 400 meter dan lompat jauh. Baik, soalan yang terakhir. Ini soalan bertumpu. Kita pergi kepada soalan yang bercapah. Luas sedikit. Okey, murid-murid tengok di hadapan. Okey, lihat apa slide yang ada. Pada pendapat anda, apakah usaha beliau hingga berjaya pada peringkat antarabangsa? Berdasarkan 4 gambar itu sebagai panduan umum. Okey, siapa nak cuba jawab? Berdasarkan gambar, cikgu, ya? Ya. Sebagai panduan Bolehkah saya umum. cuba? Okey, dipersilakan. Karin. Karin. Pada pendapat saya, usaha beliau hingga berjaya pada peringkat antarabangsa kerana beliau tidak berputus asa. Okey, terima kasih Karin kerana beliau tidak berputus asa. Tadi Jaan ada angkat tangan. Mungkin Jaan nak cuba? Tambah sedikit jawapannya. Silakan. Pada pendapat anda, Pada pendapat saya, usaha beliau hingga berjaya pada peringkat antarabangsa kerana beliau bersenam. Bersenam. Oh, Maksudnya bersenam. menguatkan otot senam. Betul. Betul lah. Jadi atlet Paralimpik ni kena bersenam. Okey, betul. Terima kasih kepada Jaan dan juga kepada Karin tadi. Seorang tidak berputus asa. Betul, nak berjaya tak boleh berputus asa. Betul. Kedua, kena jaga kekuatan badan kita. Sentiasa bersedam, cikgu. Ya, betul. Mungkin ada seorang lagi nak jawab, cikgu? Okey, mungkin boleh kita berikan pada Wan Hao? Ya, dah angkat tangan dari tadi. Silakan. Pada pendapat saya, usaha beliau hingga berjaya pada peringkat antarabangsa ialah kerana beliau mengikut tunjuk ajar jurulatih dengan baik dan berjaya memenangi pertandingan. Okey, mengikut tunjuk ajar jurulatih. Betul, kalau kita lihat gambar kedua tu, ada jurulatih yang membantu dekat bahagian gym kat sana tu. Dia menang pun bersama-sama, pegang jalur gamilang di belakang. Betul. Pada gambar tersebut. Dan mungkin akhir sekali lah, kita lengkapkan yang terakhir. Siapa belum jawab lagi? Megan belum kan? Yang Cuba, terakhir. Megan. Sila. Pada pendapat saya, usaha beliau hingga berjaya di peringkat antarabangsa ialah
Beliau menjaga kesihatan diri dan makan makanan yang berkhasiat. Betul juga, cikgu. Betul. Kena makan makanan yang berkhasiat. Ya, Jaga betul. diri. Jadi kita tengok jawapan yang sepenuhnya. Pada pendapat saya ni jawapan penuh. Beliau berlatih dengan penuh disiplin. Tadi jawapan mengikut latihan, mengikut jadual. Tunjuk ajar jurulatih dengan baik. Dan seterusnya, tak boleh berputus asa. Itu paling penting, jangan berputus asa. Betul, cikgu. Kalau kita jatuh, kita kena bangkit kembali untuk mencapai kejayaan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Betul. Terima kasih, cikgu. Jadi sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot tahap 2 Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya Irfan Syami dan tentunya Cikgu Hafizi di sini. Baik, sekarang ni kita akan sama-sama belajar bagi subtopik seterusnya iaitu usahawan berjaya. Siapa orangnya, Cikgu? Okey, terima kasih. Siapakah usahawan berjaya? Ya. Sebentar lagi kita akan paparkan slide dan kita lihat tadi sebelum itu Rizwan Puzi, Betul. atlet yang berjaya. Dan sekarang ni selepas kita dah lihat Irwan Puzi atlet berjaya, murid pun dah jawab soalan pemahaman, kita menuju kepada usahawan berjaya tadi. Okey, siapa Irfan? Jom kita tengok. Siapakah usahawan tersebut? Kali ini kita tukar gaya petikan pula. Petikan. Nama di sana ialah Izhan, bukan Irfan. Bukan Irfan, Okey. Irfan mungkin lepas ni. Akan datang. Akan datang. Okey, baik, kepada murid-murid di situ, murid-murid dapat lihat ada petikan cerita tentang Irfan, seorang usahawan yang Izhan, berjaya. Cikgu. Izhan, Cikgu. Izhan, dah tengok dah. Tersasul lah. Doa tu doa. Amin. Okey, Cikgu. Okey. Izhan. Izhan. Okey, baik. Dan di situ ada arahan baca petikan di bawah dan jawab soalan yang berikutnya. Baik, kita mulakan dengan baca petikan dahulu. Ada 3 perenggan. Okey, kita beri peluang kepada setiap seorang murid untuk baca satu perenggan terlebih dahulu. Okey, dipersilakan. Kerin dah angkat tangan Laju untuk dia perenggan angkat tangan. pertama. Silakan, Kerin. Okey, Kerin. Ishan seorang pekerja yang rajin. Dia bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Setiap hari, dia akan datang awal untuk membuka kedai. Dia akan menyusun barang di dalam kedai dengan cermatnya. Keadaan kedai yang bersih dan selesa menjadikan kedai itu menarik banyak pelanggan. Keadaan tersebut menyebabkan majikan Ishan suka kepadanya. Okey, terima kasih pada Kerin. Okey, suara yang sangat jelas dan teratur bacaannya. Okey, Jian, dipersilakan untuk perenggan yang kedua. Kedai itu telah berkembang menjadi syarikat yang besar. Jumlah kaki tangan syarikat itu makin bertambah. Izhan telah dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar. Tanggungjawabnya semakin bertambah. Okey, terima kasih pada Jian. Wan Hao, perenggan yang ketiga. Silakan. Kini syarikat itu telah mengekspor produk tempatan ke luar negara. Kerjasama pada peringkat antarabangsa diwujudkan bagi mengimport pelbagai peralatan pertanian berteknologi tinggi untuk kegunaan pertanian tempatan. Antaranya, drone penyembur baja. Izhan amat bangga dengan syarikat itu. Okey, terima kasih pada Wan Hao yang telah bacakan untuk perenggan ketiga. Megan. Megan khas, istimewa. Baca semua sekali. Semua sekali. Ketiga perenggan itu. Silakan, Megan. Ishan seorang pekerja yang rajin. Dia bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Setiap hari, dia akan datang awal untuk membuka kedai. Dia akan menyusun barang di dalam kedai dengan cermatnya. Keadaan kedai yang bersih dan selesa menjadikan kedai itu menarik banyak pelanggan. Keadaan tersebut menyebabkan majikan Ishan suka kepadanya.
kedai itu telah berkembang menjadi syarikat yang besar. Jumlah kaki tangan syarikat itu makin bertambah. Izhan telah dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar. Tanggungjawabnya semakin bertambah. Kini, syarikat itu telah mengekspor produk-produk tempatan ke luar negara. Kerjasama para peringkat antarabangsa diwujudkan bagi mengimport pelbagai peralatan pertanian berteknologi tinggi untuk kegunaan petani tempatan. Antaranya, dron penyembuh baja. Izhan amat bangga dengan syarikat itu. Terima kasih, Megan. Wow, bacaan yang sangat baik, cikgu. Betul. Kita tadi uji seorang-seorang pelajar untuk membaca, lepas tu pembacaan keseluruhan. Betul. Sebab untuk menjawab soalan, kena baca dahulu maklumat. Kena faham dulu. Ya, betul. Okey, terima kasih pada keempat-empat murid tadi yang telah bacakan maklumat tersebut. Kita lihat Izhan, seorang pekerja yang rajin, nilai murni dia ni seorang pekerja sebagai seorang pekerja di kedai barangan pertanian saja. Pada awal-awal Pada awal dia, ya. Tapi sebab rajin, tolong majikannya buat kerja dengan baik, susun barang dengan cermat, pelanggan banyak datang. Akhirnya, pelanggan majikan beliau suka pada Izhan. Akhirnya daripada sebuah kedai berkembang jadi sebuah syarikat yang besar. Daripada sebuah kedai berkembang jadi sebuah syarikat besar, kaki tangan bertambah. Betul. Izhan akhirnya dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar. Alhamdulillah. Mungkin lepas Izhan nanti nama tukar jadi Irfan pula. Mungkin. Okey. InsyaAllah. Okey. Seterusnya tanggungjawab semakin bertambah. Betul. Bila jawatan besar, tanggungjawab bertambah, tapi itu kepercayaan yang baik. Dan syarikat ini mengekspor produk-produk tempatan ke luar negara. Peringkat antarabangsa mengimport pelbagai teknologi pertanian seperti dron penyembuh baja yang memang sangat penting sekarang ni bidang pertanian. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan. Soalan bertumpu. Jadi ini ialah penilaian kepada murid-murid. Okey, 4 soalan untuk setiap murid jawab. Dan sekiranya dapat dan berjaya, cikgu bagi Bintang 3. Okey. Bintang Kurang 2. sikit 2. Kalau kurang lagi, cikgu? Kurang lagi, kita boleh cuba lagi. Okey, tapi kita cuba dapatkan 3 bintang untuk hari. Baik, siapa nak mulakan, cikgu? Untuk soalan pertama. Di manakah Izhan bekerja? Semua angkat tangan. Okey, Jaan, dipersilakan. Di manakah Izhan bekerja? Izhan bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Izhan bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Ya, betul. Kita bagi 3 bintang. Okey, untuk Jaan. Okey, tahniah Jaan. Seterusnya, bagaimanakah keadaan kedai tempat Izhan bekerja? Okey, Wan Hao, dipersilakan. Okey, silakan Wan Hao. Keadaan kedai tempat Izhan bekerja bersih dan selesa menjadikan kedai itu menarik banyak pelanggan. Okey. Panjang jawapan dia bagi, cikgu. Saya bagi 3 terus. 3 bintang. Maklumat dah penuh. Betul. Okey, terima kasih. Tahniah kepada Wan Hao. Soalan ketiga, apakah jawatan Izhan selepas dinaikkan pangkat? Sila. Siapa nak bagi jawapan? Kita bagi Karen lah, cikgu. Karen. Ya. Jawatan Izhan selepas dinaikkan pangkat ialah menjadi pengurus besar. Ya, betul. Menjadi pengurus besar. 3 bintang juga kepada Karen. Ya. Soalan bertumpu yang dapat dijawab dengan baik. Yang keempat. Tak lain tak bukan. Siapa lagi kalau bukan Megan? Ya, dan sebelum itu cikgu akan bacakan soalan dahulu. Silakan. Siapakah yang dapat memanfaatkan peralatan pertanian berteknologi tinggi? Ya, dipersilakan, Megan. Petani tempatan yang dapat manfaatkan peralatan pertanian berteknologi tinggi. Ya, betul. Petani tempatan. Memang sebab pertanian itu, peralatan itu dibuat untuk petani. Baik, untuk Megan, cikgu, berapa bintang yang 3 bintang juga. Bermakna pada hari ini keempat-empat pelajar mendapat 3 bintang yang penuh terhadap penilaian mereka menjawab soalan bertumpu dengan baik. Tahniah semua. kepada Masing-masing ada 3 poket dalam bintang. 3 poket dalam bintang. 3 bintang dalam poket. Itu sasul. Tapi tak apa, itu adalah kejayaan seorang Izhan menjadi seorang usahawan yang berjaya. Tetapi sekarang ini kita nak berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini.
Inilah dia slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan tentunya Cikgu Hafizi untuk Bahasa Melayu tahun 4 dan subtopik kali ini kita bawakan pula tentang syarikat impian. Jadi Cikgu, ada petikan yang kena baca ke Cikgu sekarang ni? Boleh juga kalau nak cuba. Boleh. Dengan izin Cikgu Okey, silakan. Kita bacakan dulu. Izhan seorang pekerja yang rajin. Dia bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Setiap hari, dia akan datang awal untuk membuka kedai. Dia akan menyusun barang di dalam kedai. Dengan cermatnya, keadaan kedai yang bersih dan selesa menjadikan kedai itu menarik banyak pelanggan. Keadaan tersebut menyebabkan majikan Izhan suka kepadanya. Kedai itu telah berkembang menjadi syarikat yang besar. Jumlah kaki tangan syarikat itu makin bertambah. Izhan telah dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar. Tanggungjawabnya semakin bertambah. Kini, syarikat itu telah mengeksport produk-produk tempatan ke luar negara. Kerjasama pada peringkat antarabangsa diwujudkan bagi mengimport pelbagai peralatan pertanian berteknologi tinggi untuk kegunaan petani tempatan. Antaranya, dron penyemur baja. Izhan amat bangga dengan syarikat itu. Terima kasih kepada Irfan. Satu bacaan yang baik. Tak apa, saya bagi bintang juga hari ini. Dapat 3 bintang. Terima kasih Cikgu. Jadi untuk petikan Irfan baca ni, apa yang murid-murid kena buat Cikgu? Okey, baik. Kita akan sambung semula soalan sebentar tadi daripada petikan Izhan juga untuk memahami dan juga dapat meneliti maklumat dengan lebih baik berdasarkan soalan bercapah pula. Baik, Cik. Tadi kita soalan bertumpu. Keempat-empat dah dapat jawab dengan baik dan keempat-empatnya mendapat bintang yang penuh. Jadi kita buka soalan lebih luas dengan soalan bercapah. Baik murid-murid, ada 2 soalan bercapah. Okey, sekarang ini ada 2 soalan bercapah yang disediakan. Yang pertama, nyatakan pengajaran yang diperoleh daripada cerita ini. Kedua, pada pendapat anda, apakah kebaikan apabila produk tempatan dieksport ke luar negara? Jadi, ada 2 soalan. Satu soalan akan dijawab oleh 2 orang murid. Kita bagi sama adil. Sama-sama rata, Cikgu. Baik, soalan pertama. Nyatakan pengajaran yang diperoleh daripada cerita ini. Kerin dah angkat tangan. Dipersilakan, Kerin. Pengajaran yang diperoleh daripada petikan ini ialah orang yang rajin dan bekerja keras pasti akan berjaya kerana usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Saya suka ayat tu Cikgu. Betul. Cantik, masuk sekali dengan peribahasa tu. Menarik sekali. Jadi cikgu berikan 3 bintang untuk Okey, Kerin. tahniah. Okey Cikgu. Siapakah orang kedua nak beri Orang kedua, pengajaran? siapa nak cuba? Selain daripada Kerin, soalan yang pertama lagi. Persilakan. Anak boleh Cikgu. Untuk soalan yang pertama, pengajaran. Siapa nak berikan pula pendapat? Okey, Megan, dipersilakan Megan. Pengajaran yang diperoleh daripada cerita ini ialah kita haruslah sentiasa rajin dan cermat dalam melakukan setiap perkara. Rajin dan cermat dalam melakukan setiap perkara. Betul, Tahniah. betul. Okey, kepada Megan. Betul, dan 3 bintang diberikan kepada Megan. Tahniah Megan. Kerana berjaya menjawab soalan dengan baik, iaitu pengajaran, nilai murni dan apa yang dapat kita pelajari daripada cerita tersebut. Baik, soalan kedua. Maknanya tinggal Jaan dengan Wen Hao saja untuk menjawab soalan yang kedua. Baik, soalannya. Pada pendapat anda, apakah kebaikan apabila produk tempatan dieksport ke luar negara? Apa kebaikannya? Siapa nak jawab? Okey, Jaan, angkat tangan dulu. Okey, dipersilakan. Pada pendapat saya, kebaikan apabila produk tempat diekspor ke luar negara boleh meningkatkan imej negara dan boleh meningkatkan ekonomi Malaysia. Wah, bagus. Cantik jawapan dia. Terima kasih. Okey, cuma sebutan tadi dieksport ke luar negara. Okey, dan tu kebaikan kita dapat imej negara. Yang terakhir, dipersilakan yang terakhir. Wen Hao, apa pendapat anda? Pada pendapat saya, kebaikan apabila produk tempatan diekspor ke luar negara boleh meluaskan pasaran produk tempatan. Wah, dapat meluarkan pasal produk tempatan. Terima kasih. Dan kedua-dua jawapan diberikan oleh Wen Hao dan juga Jaan tadi. Cikgu berikan
3 bintang. Masing-masing dapat markah penuh, Ya. cikgu. Tahniah semua. Berikan tepukan dulu. Ya, Okey, ya. cikgu. Ya. Berdasarkan prestasi mereka yang cemerlang hari ini, bagaimana penilaian keseluruhan? untuk Keseluruhan Empat-empatnya. Keempat-empatnya dapat memberikan penilaian jawapan yang baik, tepat, dan cikgu berikan 3 bintang tambahan 2 bintang. 5 bintang kesemuanya. Ya. Tahniah semua. Okey, cikgu. Kawan-kawan dekat rumah pun nak tahu macam mana nak dapat latihan pengukuhan. Okey, untuk mendapat latihan pengukuhan, jangan lupa layari Pelantar Delima KPM. Baik, cikgu. Terima kasih diucapkan banyak-banyak kepada Cikgu Hafizi Abdul Hamid dari SJKC Kuan Cheng, Wilayah Pertuan Kuala Lumpur, dan terima kasih juga kepada Cikgu Rohaya selaku jurubahasa isyarat kita. Semoga Irfan menjadi Izhan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kalau kita jumpa lagi dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.